Bilik mana pula, Mat? Depan dia tak ada orang. Depan dia tinding masalah dia. Guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, sebelum kita start video, korang nampak merch yang Acap pakai ni. Merch ni daripada Santai Chill. Diorang ada keluarkan yang terbaik daripada yang terbaik. Kain yang sangat-sangat selesa. Ada face mask dengan filter dia sekali. Korang boleh pergi check it out sekarang video dia. Roll it. So kalau korang nak dapatkan merch daripada Santai Chill ni, ada sweater, ada t-shirt dan juga face mask ni, korang boleh pergi dekat link dekat description. Acap dah settle kan. Korang just click and dapatkan korang punya sekarang. Kalau lambat, rugi guys. So malam ni, kejap, macam mana nak bercerita kalau pakai mask? Alright, so malam ni Acap nak bercerita dengan korang satu kisah kesinambungan daripada nombor satu hari tu kan. Acap ada cerita tentang 25 orang yang dirasuki ketika Acap dekat zaman sekolah dulu. Yang last 5 orang last. Ini aku pendekkan cerita lah, simple lah. Aku tak payah cerita yang lain kot. Sebab memang korang boleh bayang lah pergelutan kalau Acap faham ramai yang cakap, bang, steady bang, 25 orang je bang. Sekolah saya dulu 400, 500 orang kena. Saya faham. Mungkin kita punya sekolah lain-lain pengalaman. Tapi sebelum tu, yang mana dah tengok video yang sebelum ni, terima kasih saya ucapkan. Dah subscribe sekali, terima kasih. Yang belum subscribe, boleh tekan like and share. Jangan lupa tekan subscribe button dan juga hit bell notification. Yang belum, dah cakap berapa banyak kali dah cakap. So kita nak pergi part 2, nak cerita tentang apa yang jadi besok tu selepas kejadian malam tu. So kita baca doa dululah macam biasa. Let's go. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Action. Pengajar aku azan siap. Ajar stop jap azan. Alright guys, so untuk cerita kali ni Acap nak bercerita lah macam Acap cakap tadi. Cerita yang terjadi selepas malam kekacauan di mana terdapat 25 ke 26 orang, Acap tak ingat pada malam tu. Tapi memang sangat-sangat kacau bilau lah, senang cerita. So mula-mula pada malam tersebut, diorang ni diarahkan, ada separuh tu yang dah, tak ada sampai separuh pun, dalam 7 orang kot tak silap aku. Pagi tu dah dibenarkan balik ke rumah masing-masing. Dah dapat pelepasan dah daripada warden. Tapi ingatkan benda tu dah settle tau siang tu. Rupanya ada daripada diorang ni tak balik disebabkan rumah jauh kan. So memang nak tak nak, no option, diorang kena stay juga hostel tu. So tapi diorang ni dikatakan diberi rawatan yang sangat-sangat ketat dan dijaga rapi lah. Tapi itulah, orang kata bila benda ni dia dah kalah semalam, dia mesti returnnya bro. Macam tu. So dia return pagi besok tu. Pagi besok tu kita orang ni kalau turun ke asrama, kita orang akan berkumpul dulu dekat satu padang netball tu. And then bukan netball, bola tampar. Satu padang bola tampar tu untuk kita orang berkumpul sebelum kita orang turun ke kelas masing-masing lah. Tapi dekat situ mula-mula tak ada apa-apa syak wasangka. Cuma masing-masing macam diam, tak bercakap. Sebabkan kita orang pun tak nak lah kata wujudkan perkataan ataupun benda-benda yang boleh mengingatkan mangsa-mangsa yang pada malam tu. Tapi benda tu kita orang expect dah habis. Tapi itulah, benda ni susah nak cakap. Alright, dia bermula daripada perhimpunan secara kecil-kecilan dekat area-area bola tampar tu. Masa perhimpunan tu, ada salah seorang murid yang terkena pada malam tu turun tau. Maksudnya dia antara yang paling OP lah malam tu, yang mengamuk, yang menjerit, yang mengilai itu semua pergi kat dia lah. Dia turun daripada asrama perempuan ni untuk berhimpun dengan kita orang. Tapi pada waktu tersebut dia tak banyak cakap. Sedangkan si perempuan ni, dia memang sangat-sangat cheerful orang dia. So kalau pagi-pagi kan orang tengah macam ni kan, dia dah hi morning guys, dia macam tu orang dia. Tapi pagi tu dia macam
macam mana aku nak cakap, dia nampak lesu, nampak layu. So mungkin daripada efek apa yang jadi malam tu. Tapi okey lah kan, dia masih lagi bangun untuk pergi ke kelas. Dia turun, masa dia turun tu, satu gelanggang tu semua senyap. Tak tahu kenapa. Dia macam automatically lah, macam biasa orang cakap kan, kalau senyap malaikat lalu kan. Ini tidak, ini perempuan tu turun, kita orang nampak daripada jauh, semua time tu tengah borak, tiba-tiba diam. Lepas aku macam, asal tu diam? Nampak tu, dia turun. Asal? Tu, cucu nenek dah turun. Kau ni apalah. Adalah kawan aku cakap macam tu. Sebab dia orang panggil perempuan tu cucu nenek. Cucu nenek ni macam aku cakap dekat Part 1, dekat asrama tu ada salah satu tempat tu di mana penempatan untuk seorang nenek tinggal kat situ. So macam tu lah. Dia macam satu ejekan, umpatan untuk perempuan tersebut. Tapi aku tak nak cakap lah perempuan tu siapa. Takut kan dia tengok video ni, tak pasal-pasal dia claim kat aku. Tapi tak apa. So kita orang pun lepas perhimpunan tu, kita orang turun ke bawah. Aku ingat lagi, pada waktu tu kita orang ni bengkel. So questionnaire ni korang tahulah, ada kelas teori, ada kelas praktikal lah. So kita orang kena pergi ke bengkel waktu pagi tu. Pagi-pagi dah pergi bengkel. So masa tu tak ada apalah, benda semua steady, cool, chill je. Sampailah tengah hari, kita orang dengar dekat salah satu bengkel yang lain berlaku satu, orang kata apa, histeria yang datangnya daripada benda semalam. Macam tu. So mangsa yang sama, but kali ni histeria dia lebih dahsyat sebab benda tu terjadi dekat dalam bengkel. So masa kekacauan berlaku dekat bengkel lain tu, aku ni dekat bengkel aku lah. Kita orang ni mana boleh suka-suka nak keluar kan. Kan kena baling dek kasut, dek slipper kan, tak pasal-pasal kan. So kita orang macam, dengar, serius lah, chaos kat sana, bising gila kan. So ada salah seorang daripada rakan yang ada dekat bengkel sebelah tu datang ke bengkel aku untuk panggil salah seorang yang tahulah pasal isu-isu ni, pasal benda-benda gaib ni. Dia pun panggil lelaki tu, Imam, tolong aku jap tu. Asal tu dekat kelas sebelah tu ada orang kena kasut. So kita orang macam, serius lah. Time tu aku pun follow lah. Sebab aku malas nak masuk bengkel tu sebenarnya. Aku kan nak tolong sangat pun. Tapi time tu memang aku malas nak dekat dalam bengkel tu. So ada peluang nak keluar kan. So aku cakap, aku ikut. So dia pun okey lah. Aku pun ikut. Sampai je kat bengkel perempuan tu. Hara mat. Kau tahu tak perempuan tu dah macam mana? Macam ni. Gitu cerita dia. Lepas tu aku macam, serius lah kan, sampai macam ni sekali kan. Sebab malam semalam aku dah nampak benda yang sama tau. I mean that posture badan yang lebih kurang. Tapi kenapa hari ni ada lagi? So aku macam, lepas tu yang ramai-ramai datang pergi tangkap dia. Pergi tangkapkan dia, and then bawa dia pergi ke arah surau. Tapi ini bukan surau yang atas first malam tu kena. Ni surau yang berkaitan dengan pejabat, berdekatan dengan pejabat. So dia orang pun bawa perempuan ni, bawa pergi surau. Time tu kecoh. Dalam surau tu menjerit-jerit. Budak tu kecil je mat. Menjerit-jerit, kata nak balik le, nak mak, nak ayah, semua nak dia sebut. And then kita orang pun macam pegang je lah kan. Sebab time tu kita orang memang tak tahu nak buat apa. Sebab imam tu suruh aku pegang. Kita orang pun pegang ramai-ramai. And then imam tu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia pun pergi ruqyahnya budak ni. And then dia jerit, Allahu Akbar, pop. Orang tu diam. Lepas tu kat dalam surau tu diam yang habis diam lah. Lepas tu perempuan tu dah tergulai. So aku pun macam, dah settle lah. Tak, belum. Dia kata, belum. Duduk jap. Macam, asal tu? Kau tunggu jap. Dia kata macam tu. So masa tunggu kejap tu, datang pula seorang lagi budak, datang kat surau tu. Dia bagi tahu yang benda ni dah pergi dekat bengkel aku. Salah seorang daripada pelajar ataupun kawan sekelas aku dirasuki pula pada waktu tersebut. And pada waktu tu, budak tu, aku tak tahulah nak kata macam mana. Tapi masa aku sampai dekat dalam bengkel tu, dia tengah tidur atas meja. Dia macam ni. Tapi dia tak bergerak langsung. Faham tak? Bila kau tidur atas meja ataupun macam mana kau sandar kat situ, mesti kau ada macam little movement kan. Tapi tak. Perempuan tu macam keras je kat situ tau. So kita orang macam, asal ni kan? Betul kita orang kejut. Mei? Bukan nama sebenar Mei? Mei? Wah, suara jantan mat keluar. Lepas tu kita orang pun macam, apa hal ni kan? Lepas tu dia dah mengamuk. Dia tendang kursi yang ada kat situ. Dia tendang meja yang ada kat situ. Memang tak tahulah, sekelip mata lah dia jadi Randy Orton kan. Dia bagi semua kiri kanan apa semua. And then kita orang pun macam, okay, relax. Murid laki-laki time tu memang dah dia orang tak risau lah. Tapi
kita orang terperanjat lah kan. Sebab time tu kelas tengah buat kerja masing-masing. And then tiba-tiba dia macam tu keras gitu. And then huru-hara. Tangkap sekali lagi. Tangkap, bawa pergi masuk dekat surau tu. Masa masuk kat dalam surau tu, kan tadi ada perempuan kan yang sepatutnya dalam surau tu. Masuk je surau tu, perempuan tu dah tak ada. Gone. You know, gone. Tak ada dalam tu. And ada mangsa baru dekat dalam ni. Kan? Dah macam cerita zombie kampung pisang, betul? Kau masuk rumah mayat tak ada kan? Tapi ini tak. Ini lain. Kau masuk dekat dalam tu, perempuan tu dah tak ada. Mana sial? Tak apa. Imam tu kata tak apa. Settlekan ni dulu. And then kita orang settle lah. Progress tak sama. Pegang. Dia rukiah. Perempuan tu pingsan. Lepas tu baru kita orang dapat tahu yang perempuan ni dah balik dom. Pergi bangun daripada surau tu. And balik ke dom sendiri. Aku pun tak tahu macam mana dia balik, dia ikut jalan mana, and dia dah balik ke dom ikut akak senior yang ada dekat situ. Alright lah. So bila time tu kita orang dah tahu benda tu, kita orang pun macam okey lah, tak ada apa lah. So pagi tu disettlekan dengan cara macam tu. And then perempuan yang dekat kelas aku tu pun dibenarkan untuk balik lah pada siang tersebut. Nak jadikan cerita, ingat dah settle. Petang pun ada cerita dia. Petang. Okey, aku tanya korang. Budak vocational biasanya balik pukul apa? 4 lebih kan? So 4 lebih tu kebanyakannya budak dah berpusu-pusu lah. Yang balik keluar lain, yang balik asrama lain. Tak ada orang pun yang nak stay dekat blok sekolah, yang nak stay belajar ke wakimah apa kisah pun lah. Memang tak akan ada. Tapi peliknya, masa kita orang nak balik ke dom kita orang ni, aku dengan kawan aku ada seorang ni, dia tertinggal tau. Dia punya macam ada satu buku ni dekat dalam kelas. So kita orang ni patah balik, nak jadikan cerita lah ni, nak patah balik and nak pergi ke kelas. So masa nak pergi kelas tu, aku dengan kawan aku ternampak ada seorang perempuan berdiri dekat depan satu kelas lama. Kelas tu ada orang pakai, but kelas tu dekat bangunan lama. So kita orang macam, apa dia buat situ lah? Dia tunggu kawan kot. Aku cakap macam tu. Serius lah? Jom tengok. Tapi dalam perasaan yang takut-takut lah. Tapi sebabkan budak tu adalah salah satu mangsa malam tadi, so kita orang takut apa-apa yang jadi. So masa aku nak starting jalan, nak pergi ke arah kelas tu, aku nampak budak perempuan tu pun starting masuk ke dalam kelas lama tu. Lain macam ni. Aku dengan kawan aku batalkan niat. Kita orang patah balik and pergi panggil brother ni lah, budak kelas yang yang tahu pasal benda ni tadi kan, yang pergi berubat ni. Kita orang pun panggil dia naik atas. Kita panggil dia Mi. Mi, tadi aku nampak ni tu ada jom. So aku pun bawa lah dia naik atas dekat blok asrama, blok sekolah lama tu. Lepas tu kita orang pergi dekat arah, kita orang berjalan perlahan sebelum nak menuju ke arah kelas tu. Jalan lah perlahan. Lepas tu aku tinjau dekat tepi tu kan. Kalau sekolah kan ada 3 tingkap kan. So aku tinjau kat tepi tu. Kau tahu tak dia tengah buat apa? Dia tengah berdiri menghadap dinding, bercakap sambil tergelak. Kau faham? Aku macam, tak boleh brain mat. Tapi tu kita ada 4 orang. Aku termasuk lagi 3 orang kawan lah. Lepas tu kita orang tinjau je daripada luar. Lepas tu aku nampak dia macam Alip ni kelakar lah. Alip mana pula Mat? Depan dia tak ada orang. Depan dia dinding masalah dia. Kita orang dah pandang sama sendiri. Alip mana Mat? Lepas tu macam Okay, tak apa, biarkan dia je. Dia tak kacau kita kan, biar. So aku dengan kawan aku 3 orang tu jalan depan sikit. Sebab kelas kita orang depan sikit. Kita orang pergi ambil barang tu and kita orang nak patah balik. So masa kita orang nak patah balik, lagi style. Dia dah buka satu kursi, letak macam ni. Depan dia ada satu lagi kursi. Lepas tu dia buka lagi, berdua. Aku dah tak boleh lah kan. Sebab yelah kita nak turun, kita tak tahu apa jadi kat perempuan ni. Kita takkan nak boleh biar je kan perempuan ni. So kita orang pun pergi panggil pelajar-pelajar perempuan yang lain ada kat situ. Sebab kita orang takkan nak pergi ambush kan, tak pasal-pasal. So aku pun pergi panggil dengan kawan-kawan aku, panggil pelajar perempuan yang lain, naik atas. So masa naik atas tu, perempuan ni terus masuk kelas tu. Panggil dia, kau buat apa kat sini seorang-seorang? Mana ada seorang? Aku tengah borak dengan Alip lah. Kau bayangkan perasaan kita orang time tu. Kita orang macam ni faham tak? I mean okay, borak dengan Alip. Lepas tu aku macam okay, borak dengan Alip. Aku cakap lah, aku saja je lah. I mean macam aku cakap dengan Alip tu, yang aku tak nampak tu, Alip, budak ni dah kena balik, so besok je lah jumpa. Aku cakap macam tu. Aku pun sengal cakap macam tu. Lepas tu bila aku cakap macam tu, tiba-tiba member aku kat sebelah aku tu gebah yang drop macam tu tiba-tiba tau. Aku macam apa hal ni shoot. Lepas tu Amy tu cakap, alamak, tersebut pula nama perempuan tu. Dia cakap,
Alip tak nak balik. Dia nak borak lagi. Dia kata macam tu kat kita orang. Lepas tu yang dia kat bawah tu dah mengelupur dah. Jangan kacau. Macam tu tau. Aku macam, uish, otak dia. Ui, aku tak ada niat mat. Macam tu kan. Lepas tu aku macam, habis macam mana ni? Okay, tak apa. Yang ustaz ni kata, okay, tak apa. Kau bagi dia duduk. Biar dia borak berdua sampai dia rasa nak balik. Habis kita macam mana? Aku cakap tu. Tak apa, kita tunggu je. Lepas tu aku bangunkan member aku tu dengan kawan aku tu, and dudukkan dia berhadapan dengan Amy tu. Sekali lagi aku sebut nama perempuan tu. Duduk depan dengan perempuan tu. And then bila dia orang duduk berdua ni, dia orang borak. Borak macam, aku tak tahulah dia borak macam mana. Sebab member aku yang sedang dirasuki tu, dia macam tunduk je tau, macam tu je. Lepas tu yang si Amy ni oh ya ke? Oh serius lah. Macam tu aku macam, okay, fine. Lepas tu aku cakap, dah lambat ni, jom balik. Aku cakap macam tu. Lepas tu tiba-tiba benda tu bangun, and member aku pun macam terbaring sekali lagi. And time tu aku dengar ada satu macam bunyi tau, bunyi yang ngaring. Dia kata dia nak bercakap dengan aku macam tu. So aku pun, yelah, on that time aku adalah, sikit-sikit ability tau benda tu. So aku pun berdiri dekat depan dia, and then aku terasa ada tangan pegang macam ni. Bulu mat semua. Ini aku tak tipu, bukan reka punya. Kau boleh tanya kawan-kawan sekolah aku, dia orang tahu pasal story ni. Dia pegang aku macam ni, and then aku rasa kat sini bulu. Macam kau peluk beruang. Kau tahu beruang? Macam tu rasa dia. So aku rasa macam, uish, lain ni kan. Aku suruh dia balik je. Aku cakap, kita orang tak kacau kau, kita orang nak belajar sini apa semua. Masa tu adalah macam negotiation sikit tau. Kita orang suruh dia balik, cakap baik-baik apa semua, tak ada masalah pun. Tapi dalam keadaan yang aku masih rasa yang ada something lah dekat sini. Senang cerita lah. And then aku just berdiri je kat situ. Kawan-kawan aku pun macam pandang, and diorang pun macam pujuk lah si Alip ni untuk pulang. So time tu kita orang just nampak perempuan tu ke depan, and then pergi dekat arah belakang aku, and then dia borak sikit lagi, and then macam ni ke arah tingkap. Aku macam, dia dah balik ke? Dia kata dia nak balik. Wow, okay. So kita pun bawa Amy keluar. Kita orang bawa Amy keluar. Lepas tu aku tak tahulah apa yang terjadi dekat Amy tu. Tak apalah aku sebut je nama dia alang-alang kan. Aku tak tahu apa jadi kat Amy tu lepas tu. Sebab besok tu kita orang dah cuti, tak silap aku. Kita orang dah cuti. Tapi yang aku tahu, yang aku dapat cerita lah, yang Alip ni datangnya daripada sebuah tempat yang ada dekat sekolah aku tu. And Alip ni merupakan seorang bekas pelajar, atlet, yang meninggal dekat sekolah tu akibat macam tu lah. So aku tak tahu betul ke tidak, sahih ke tidak, dongeng ke tidak, but itu yang terjadi dekat depan mata aku time tu lah. And then aku ada berjumpa dengan senior aku juga, tanyakan pasal benda ni, and diorang pun macam tak sure lah tentang apa yang berlaku. So I don't know Amy, what happened to you next kan. Tapi after that aku ada jumpa-jumpa juga dengan Amy ni, macam tegur-tegur dekat sekolah, but she was good, she was fine, tak ada masalah pun. And lepas tu aku dah tak ada dengar lagi lah pasal kisah Alip ke. And aku rasa Amy ni pun dah recover lepas tu. So Amy, kalau you tengok video ni, sorry I sebut nama you, tapi orang tak tahu yang you mana satu kan. Tapi tak apalah. Alright, okay, lepas tu nak aku dah cerita sikit. So tutup lah cerita Amy tu dengan si Alip ni. But for me lah, on that petang memang something yang sangat-sangat crucial lah pada aku. Sebab aku sejujurnya dekat sekolah tu, I know about si Amy ni. She is very very kind girl, beautiful girl. Aku kenal dia gitu je lah. So aku tak pernah bercakap dengan dia. But petang tu first time aku nampak dia. And then aku tak tahu kenapa aku ada insting nak minta tolong orang lain apa semua kan. And luckily petang tu ada lagi pelajar-pelajar perempuan dekat bawah tu. Kalau tak, I don't know what happen next kan. Alright. So okay, ni satu lagi cerita tentang kat sekolah aku ni, tentang blok bakti. Blok bakti ni dia blok B lah, obviously. Okay, kat sekolah aku ada A sampai F, tak silap aku. Aspura A sampai F. No, sampai E je. So daripada A aku tak ingat apa. B bakti, C ceria, D dedikasi I think. E ihsan. Ada blok D ke? Tak, lantak dia lah. Aku pun letak sekolah situ, aku tak ingat. So macam tu lah lebih kurang.
benda ni cerita sampai-sampaian lah daripada senior aku. Mula-mula sebelum aku buat cerita seram ni, aku selalu dengar cerita klise tentang asrama. Contoh dulu kat asrama diorang selalu takutkan aku tentang tu, tu yang atas loka tu. Dah tidur ke belum? 1 dah tidur, 2 dah tidur, 3 dah tidur. Aku selalu dengar benda tu. Kau pernah dengar tak cerita tentang budak yang tak nak pergi sembahyang Jumaat and then jatuh, loka terbalik, dia meninggal lepas 2 minggu macam tu? Cerita dia macam tu lah. I mean, dia tak nak pergi sembahyang and then dia masuk dalam loka. Lepas tu kawan dia lupa nak buka, loka tu jatuh. Lepas habis cuti sekolah, benda tu buka balik and member dah kembung lah, meninggal lah kat dalam tu. Itulah kisah-kisah yang aku selalu dengar. Tapi dekat Blok Bakti ni, dia pelik sikit. Diorang kata dekat atas tu ada cerita tentang pasal dom yang ada ada loka dekat situ. Aku tak pernah naik dekat situ, tapi aku cuma dengar cerita lah. Aku tak tahu lah alam lah, sebab aku kat situ sekolah pun tak lama, 2 tahun je. Lepas tu habis kena buang. Tak payah cerita aib sendiri kan. Alright. Lepas tu dekat Blok B tu aku dengar cerita dekat atas tu ada satu bilik asrama, dom tu. Dom tu tak ada loka tau. Kiri kanan semua kosong. Tapi dekat tengah-tengah tu ada satu loka berdiri kat situ. I mean stand kat situ lah. Menurut senior aku, dia kata loka tu dulu ada orang pernah meninggal lemas dalam tu. Ada orang DM pula. Ada orang meninggal lemas dalam tu. Tapi dengan cara yang macam mana, sama je lah macam yang korang dengar cerita tu, yang pasal sembahyang Jumaat tu. Tapi aku tak tahu benda tu sahih dia sampai takat mana, sebab aku pun tak adalah nak pergi tanya cikgu pula kan. Cikgu-cikgu yang lama kat situ. Cikgu, betul ke ada pelajar mati kat sini? Takkan aku nak tanya macam tu tak? Kan ditanya aku, awak nak mati tak? Kan? So banyak sebenarnya cerita kat situ. And ada cerita tentang pelajar perempuan yang bercinta dengan cikgu dekat situ and end up kena lepas tu macam-macam lah cerita. Orang lompat daripada tangki air lompat daripada atas sampai bawah. Ada juga kisah macam tu and macam-macam lah. So kat sini aku rasa sampai sini je kot. Aku pun dah seram sejuk. Sekarang pun dah pukul berapa. Okay, tapi tak apa. Kalau korang ada cerita tentang sekolah korang sendiri, ataupun ada kisah-kisah daripada senior korang, ataupun korang rasa benda yang korang nak share dengan aku, yang korang rasa benda ni rare, korang boleh tweet engkau. Bila masa aku main Twitter, korang boleh DM aku dekat Instagram. And aku perlukan cerita-cerita tentang mungkin sekolah dalam yang betul-betul hardcore lah kan. Aku tak nak lah cerita yang setakat nampak lalu-lalu gitu je. Dia macam tak ada motif sangat kan. So untuk korang yang mana nak bersekolah, nak masuk balik asrama, I just wish you guys all the best. Jangan fikir sangat pasal benda ni kan. Yang paling penting bila masuk asrama tu fokus tentang pelajaran lah. Cerita aku ni buat hiburan-hiburan sudah lah kan. Kalau kau macam kau senior, kau nak kencing budak-budak junior kau pakai cerita aku, tak ada hal, boleh. Sebab kadang budak-budak junior ni kau kena takutkan, kau tidak mangkau. Alright. So itu saja untuk video kita pada malam ni. Terima kasih kerana mendengar untuk part 2. Macam aku cakap tadi, benda tu tak berakhir pada satu hari. Besok tu jadi lagi. And benda tu chaos lah. And tapi Alhamdulillah just tinggal 2 orang saja pada besok hari tu. And then tak ada apa-apa yang berlaku lah lepas tu. Sebab ada beberapa pegawai perubatan Islam yang datang and pergi check tempat tu. Alright. So jangan taksub sangat, jaga diri elok-elok. So sampai situ sajalah. I see you and I see you. Kita jumpa malam esok dekat video yang baru. And siapa yang belum masuk Telegram Acap, boleh pergi kat description, korang boleh klik dari link. And kita tunggu video keempat malam besok dekat dalam Telegram tu. So ciao, assalamualaikum, bye.